Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna imana wa yaqina fikra. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa aqimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sambungan ayat kita, hadis saya nombor kecil 61, nombor besar 1870. Nombor besar An Sa'id bin Zaid, daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Okey. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-kam'atu minal manni wa ma'uhu shifaa'un lil 'aini. Jumpa? Al-kam'atu minal manni wa ma'uhu shifaa'un lil 'aini. Muttafaqun alaih. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kam'ah adalah dari keluarga Man. Apa dia Man? Man nawas salwa, bukan sahabat Israel. Tapi walaupun kisah Bani Israel, ini adalah sejenis makanan yang ada di pasaran. Pasaran Mesir, pasaran Timur Tengah. Manis, dia adalah sejenis manisan. Kalau zaman Bani Israel, Allah pagi-pagi tengah malam Allah turunkan di atas pokok. Jadi dia orang pagi-pagi tak, malam-malam pergi tandak Mekah. Umumnya pagi besok. Macam ni lah orang ketang, ketok kan. Toreh malam pergi besok. Orang gitulah. Itu man Bani Israel. Tapi bicaranya di sini ialah kam'ah. Kam'ah itu bahasa masalahnya tafel. Bahasa Melayunya sejenis pulat. Bahasa Melayunya. Siapa hubungan kam'ah dengan man? Sama-sama tak payah tanam. Begitu wae macam. Macam pulat lah, pulat getah. Tak tanam pun dia naik begitu. Tapi bukan pulat getah ini, sejenis pulat yang namanya kam'ah. Tengok kepada yang saya postkan dalam grup kuliah kita. Pastikan internet okey. Jadi kam'ah ini dia tumbuh sendiri, perlu tuai. Satu, nombor duanya tempat kita bukan. Ia adalah Madinah, Makkah dan kawasan-kawasan tanah Arab tertentu. Tetapi ada di pasaran Malaysia dengan harga yang mahal. Yang saya tahu, mahal setara mana tak tahu. Tapi ada di pasaran. Itu saya sertakan dalam itu juga, dalam grup kita ramai-ramai. Ada dalam botol. Ada. Kalau berminat bolehlah. Apa dia? Airnya adalah penawar bagi penyakit mata. Pedih mata ke, rabun mata ke, mata berair ke, mata rabun ke, boleh. Apa saja penyakit mata. Cuma satu, mata keranjang tak boleh. Tak boleh mata keranjang. Mata lain boleh. Saya dapatkan nasihat daripada doktor penjual, terutamanya yang ada lesen farmasi. Biasanya di kaunter-kaunter ini, benda-benda yang sensitif dia akan bertanya ubat apa dia, mana referral doktor ke klinik ke. Itu doktor itu akan ingat lah. Jadi maksudnya kalau sakit kena berubat. Dalam kes ini ialah sakit mata, rabun mata berair dalam kes.
Kalau digunakan dengan cara yang betul, insya-Allah baiklah mata itu. Dan ini adalah apa dia? Doktor cara Nabi. Nabi tak belajar dengan siapa-siapa. Allah bagi tahu dia. Nabi tak ada library, tak ada makmal, tidak ada. Tapi cakap dia tu tak bohong. Tak bohong sama sekali. Babul istighfar nombor besar 371. Ini adalah bab terakhir daripada pengajian kita Nuh Pulau Kayu. Ini bab terakhir. Bab terakhir juga dalam Riyadhus Shalihin. Qala Allah Ta'ala wastaghfir li dhanbika. Oh Muhammad, mintalah ampun bagi dosamu. Surah Muhammad ayat 19. Ini Allah kekek dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ini ditulis dalam Quran surah Muhammad ayat 9. Oh Nabi berdosa ke? Itu ceritanya. Jawabnya dosa halu-halu. Kita akan jumpa nanti. Halu-halu, jauh-jauh, panggil tak dengar. Ada sikit-sikit. Namanya sahun. Sahun. Sin, ha, waw. Akan diterjemahnya nantilah. Jadi mintalah ampun oh Muhammad. Itu Nabi. Wayangkan kita. Jadi kalau Nabi minta sekali, kita kena minta 100. Kalau Nabi minta 100 kali, kita kena 200, 300, 400. Baru balance dengan taraf kita. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Dan mintalah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua, double. Apa nama Allah di sini double. Ghafur Rahim. Ada yang satu. Tapi di sini double. Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi spesialnya nama-nama sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang didabelkan ada maksud yang tersendirinya lah. Qala ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu dan istighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia terima, sangat-sangat menerima taubat. Jadi dua apa dia? Tasbih satu, istighfar satu. Cuma yang saya ingatnya ini surah An-Nasr, iaitu apabila dapat kemenangan kena tasbih, kena istighfar. Kaedah ini adalah kemenangan paling besar dalam sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu jatuhnya Makkah ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbanglah segala berhala di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diketuknya satu. Ini kan menangan yang besar. Kemenangan yang kecil lagi mana pula? Sama saja, asalkan menang saja kena tasbih. PRN Negeri Sembilan ke PRN Melaka akan datang, PRN Johor akan datang. Tapi tak ada percuma yang tentu masalah. Yang penting kan nak menang je. Tasbih pergi jauh-jauh. Ini cara Islam. Walaupun tidak sama dengan menjatuhkan berhala. Itulah maknanya menang ke kalah ke sentiasa bertasbih kepada Allah. Lagi-lagilah menang. Qala ta'ala lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun ila qawlihi wal mustaghfirina bil ashar. Jadi banyak ayat lah, cuma dia potong-potong tu. Surah apa? Surah Ali Imran ayat 15 sehingga ayat 17. Ciri-ciri orang masuk
syurga. Antaranya orang yang beristighfar waktu sahur. Saya ulangkan, orang yang beristighfar waktu sahur, sama ada puasa ataupun tak puasa. Asalkan waktu sahur aja, walaupun bangunnya seminit, 2 minit, 5 minit, istighfar sekurang-kurangnya. Pendek panjang doesn't matter, tapi istighfar. Ini salah satu golongan yang masuk syurga, yaitu golongan yang istighfar. Golongan-golongan yang lain sebelum istighfar ialah sabirin, sabirat. Golongan yang sabar, golongan yang berdoa, so itu kita dari tengok semula kepada detail Ali Imran 15 hingga 17. Tapi LD sambillah jadilah golongan yang mustaghfir. Kalau tak boleh jadi sabirin, sabirat. Ini special case ni apa? Special waktu sahur. Yang tadi menang dalam peperangan, dalam menakluk kota Mekah. Yang ni waktu sahur. Maknanya kena faham, ada waktu dan ada sirah. Sirah itu teks istighfar lah. Tuan-tuan kena faham. Kita akan jumpa berapa kali. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Siapa-siapa yang buat jahat, buat jahat, aw yazlim nafsahu, ataupun dia menzalimi diri dia, kemudian dia minta ampun dengan Allah Subhanahu, maka dia akan dapati Allah itu Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim dah jumpa depan tadi. Cuma yang depan tadi dia tanwin bagi depan. Ghafurur Rahim. Yang ni Ghafurur Rahim. Itu masalah nahwu sarah lah. Jadi yang tuan jumpanya Ghafurur Rahim. Yang depan tadi Ghafurur Rahim. Maknanya sama, cuma bagi saja berbeza dengan sebab faktor nahwu. Siapa-siapa yang buat jahat dan siapa-siapa yang zalim diri sendiri. Buat jahat ke apa dia? Jahat batin. Fikir itu, fikir ni, tapi tak molek. Dan menzalimi diri sendiri. Contohnya saokok lah, minta maaf. Tak minta maaf buat apa tu. Tak minta maaf buat apa, tak bisa saokok. Maknanya menzalimi diri sendiri. Sebab tak patut saokok ni. Hanya satu benda aja yang dibenarkan masuk dalam paru-paru kita, iaitu oksigen. Oksigen tu boleh jadi angin, boleh jadi air. Kalau air itu air beroksigen. Itu aja. Asap ke, habuk ke, tak boleh. Cili ke, tak boleh. Itu masalah paru-paru yang tuan-tuan kena faham. Apa-apa masih ada peluang untuk istighfar. Gitu. Dan kita tak sunyi daripada buat dosa. Kullu banu Adam khata'. Semua anak Adam salah. Ada salah. Kecil ke besar, sengaja ke tak sengaja, cerita lain. Terlindung ke terbuka ke cerita lain. 40 tahun yang lalu ke 40 tahun akan datang, itu cerita. Tapi memang ada salah. No matter. Itu kaedah kita dengan diri kita dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sama sekali Allah tak akan mengazabkan mereka selagi engkau bersama dengan mereka. Dan sesungguhnya Allah tidak akan mengazabkan mereka selagi mereka beristighfar. Allah tidak menghukum orang musyrikin semasa baginda duduk di Mekah. Itu. Demikian Allah tidak menghukum kaum Nabi Nuh semasa Nuh berada bersama dengan mereka. Itu maksud tidak mengazabkan mereka selagi Nabi ada bersama dengan mereka. Bila Nuh keluar daripada kampung, siap, datanglah petanda-petanda azab. Bila Rasulullah hijrah,
maka datanglah petanda-petanda bahawa Allah akan menghukumkan orang Mekah musyrikin dengan tanda-tanda tertentu. Maknanya tempoh tu lama. Tempoh Allah kata sabar. Gitu. Jadi bila Nabi keluar sallallahu alaihi wasallam di Madinah, barulah diazabkannya. Contoh azabnya ialah peperangan Badar. Contoh azab ialah Mekah pernah berdepan dengan kemarau 3 tahun lamanya. Kita kena COVID. Semuanya satu dunia. Kong satu dunia. Berapa tahun? 2 tahun. Ni 3 tahun. Setitik air pun tak turun di Mekah. Jadi mengadu, jom kita hantar orang bagi cari Muhammad. Oh, tahu Muhammad. Agak tolong doa. Nabi doa. Doa lawan pula. Itulah tabiat manusia. Itu cerita. Maksudnya selagi ini peranan istighfar ni. Apa dia? Selagi ada seorang kampung tu istighfar, maka Allah dilihkan azab. Ini mustahilnya. Maknanya satu boleh selamatkan satu kampung. Saya buatkan andaian. Satu orang Perdana Menteri boleh selamatkan satu negara dengan sebab istighfar. Sekiranya berlaku benda-benda yang tidak baik, semestinya lah mencuri, merompak, menyambungkan, dadah tak dadah itu. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini sebelum ayat ni adalah muhsinin. Sebelum muhsinin itu walladzina idza fa'alu fahsyatan, dan mereka-mereka yang melakukan fahisyah. Apa dia fahisyah? Keburukan. Fahisyah ni sangat-sangat buruk. Fahisyah. Contohnya zina, contohnya liwat, contohnya pondan, tukar jantina. Contohnya. Itu namanya fahisyah. Au zalamu anfusahum, ataupun zalimi diri mereka. Contohnya sembah berhala, sembah kubur, melakon. Apa nama? Pulau besar. Contoh. Zakarullah, mereka berzikir kepada Allah. Itu ciri orang mukmin ataupun muhsin. Maknanya ada buat salah. Walaupun muhsin macam mana pun dia buat salah. Ini ayat Quran, bukan bahawa saya kata tidak. Ada buat salah, maka Allah kasih peluang lagi. Apa dia? Zakarullah, disusuli dengan fastaghfirul lidzunubihim, dan minta ampun kepada dosa-dosa mereka. Jadi ada Quran. Nombor 1, orang mukmin lupa salah, jawabnya ya. Pakai serban, ya. Pakai janggut luar, ya. Pakai sarung ke apa, jubah melegek-legek, ya. Pergi Mekah Madinah, ya. Pergi sampai Sidratul Muntaha, ya. Tapi tak ada kecuali seorang ini. Sampai dah melakukan Baitul Maqdis, dah lawat Syam, dah adakah melakukan kesalahan? Jawabnya ya. Ini ayatnya. Jadi tak boleh mendabik dada. Lagi-lagilah dosa itu besar. Kan? Tolong Israel, jadi spy kepada Israel. Ni tak hidup sini. Skodeng sana, skodeng sini. Contohnya, Allah kata ada walau yusirru ala ma fa'alu, dan tidak beria-ia melakukan benda itu. Fahisyah, tidak beria-ia, tidaklah defend diri. Wal ayat fil bab kathiratun, dan ayat-ayat mengenai bab istighfar ini, taubat ini, dosa ini terlalu banyak. Cuma untuk maklumat kita pada malam ini. Masuk kepada hadis nombor 1. Anil Agharul Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marratin. Rawahu Muslim.
Kata Aghar al-Muzani, ini seorang sahabat yang bernama Aghar, kabilah Muzani, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kabus di atas hati aku. Saya terjemahkan kabus, sebenarnya dia boleh macam-macam. Kabus pun boleh, asap pun boleh, debu-debu pun boleh. Wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ati marrah. Kat mana debu tu, kat mana asap tu? Pada hatiku. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi, dia beritahu ni. Dia beritahu, ni hatiku yang gini ada. Faham? So apa dia yang berlakunya? Yang saya baca tadi lah, yang antara yang saya ingat ialah Nabi ni sibuk dengan urusan hari-hari. Sambut rombongan tu, layan rombongan ini, keluar negara, keluar ke negeri, agak ada urusan tertentu. Namanya sibuk itu nisbah kepada Nabi dikira sahun. Ada gelecah sikit, ada sahun sikit, ada lalai sikit. Nisbah kepada dia. Walaupun dia dirapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka macam mana nak kabur? Kena istighfar. Siapa yang ajar? Allah yang ajar. Berapa banyak Nabi kata? Mi'atu yaumin, mi'atu marrah fil yaum. Satu hari 100 kali istighfar. Nabi SAW. Benda ni kita dah baca lama dah. Cuma dalam bab-bab yang berbeza-beza lah. Dulu bab zikir, ini bab istighfar, special punya orang. Sekali lagi saya katakan, panjang ke pendek ke atas tuan-tuan? Atas tuan-tuan. Dalam solat kita dah baca dah, Rabbighfirli warhamni wajburni. Contohnya, berapa kali sembahyang? 5 kali. Cari kat mana, di mana selain daripada dalam antara dua sujud. Cari ada ke tidak dalam rokok, ada ke tidak dalam iktidal, ada ke tidak dalam antara dua sujud. Kena cari supaya cukupkan 100. Pada saya mulakan dengan yang mudah-mudah, iaitu solat. Kemudian mulakan dengan hari-harian. Pagi, zikir pagi, namanya azkarus sabah, azkarul masa, zikir petang. Dalam zikir pagi itu ada sayyidul istighfar. Siapa yang baca pagi kemudian sampai ke malam mati celah-celah tu, maka dia masuk syurga. Kalau baca petang macam tu juga, celah-celah daripada petang sampai ke pagi besok mati, maka dia masuk syurga. So pagi sekali, petang sekali, buat hari-hari mengikut kemampuan. Saya sambil-sambil driving sebab ya Allah. Itu contoh nak beritahu. Jadi walaupun driving, maknanya tidak lalai. Sekali lagi, pilih yang mudah-mudah, iaitu Rabbighfirli wa atubu ilaik. Panjang-panjang, sayyidul istighfar. Nak boleh ke 100 lelah lah bah. Boleh buat tapi perlukan petang pagi. Tu pun ada pancik tengah jalan. Macam gitu. Macam mana nak buat? Sambil jogging. Kalau tuan-tuan jogging, saya kadang-kadang sambil walk after meal. Sudah makan pagi, jalan tahun pun. Gitu. Contohnya istighfar tadi. Petang-petang sambil gardening boleh buat. Sebab tidak semestinya kena duduk termenung dengan janda kat dia, tidak. Mengambil peluang daripada masa free kita. Maknanya boleh campur gardening dengan istighfar. Sebab istighfarnya sekali saja, pagi sekali, petang sekali. Itu kaedahnya. Jadi nak sampai kepada 100 tu
Saya katakan dia kena mujahadah, kena bertatih dulu. Kena bertatih. Ini orang yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kitab saya ni ada cacat ni. Yang kita baca ni kan 1276. Muka saya punya. Kemudian 1293. 76 tu melompat kepada 93. Banyaklah surah-surah tu hadis yang apa nama, yang tak ada. Jadi kena tutup ni.